Dah on. Okay. Assalamualaikum and hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, bincang tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. Baik. So sebelum ni saya ada berkira-kira untuk tukar exhaust pada double R saya, tapi hajat tu belum kesampaian atas waktu kesibukan kerja, dan juga sebelum ni due to COVID duduk rumah lama, dan bila dah boleh keluar bekerja, fokus bekerja, tak sempat nak fikir pasal motor. Dan sekarang ni dekat Kuala Lumpur PKPB semula, so tak ada masalah. Tapi saya masih lagi survey-survey, dan saya jumpa satu jenama yang saya rasa berbaloi untuk saya create content. Sebab saya ada tengok dia punya social media, dan banyak dia bukan setakat offer exhaust, dan dia tunjuk juga testimoni dan bukti-bukti top speed GPS. Itu yang menarik. Dan apa yang saya suka, exhaust yang dia buat ni, pengguna-pengguna dia, customer dia 2 lejak, dan disertakan video-video yang ada bunyi. Okey, nampak macam mana bila exhaust tu dah dipasangkan pada motosikal. So kalau tidak, sebelum ni kita tengok exhaust, kita just nak boleh bayang-bayang je. Tapi yang ini double R kita boleh tengok sendiri macam mana double R dah pasang, bunyi dia macam mana. RSZ kita boleh dengar betapa sedap. Saya suka bunyi RSZ yang dalam video yang ada dekat social media dia orang ni. Memang orang kata wow. Sebab saya tak minat sangat RSZ pun, tapi bila dah tengok macam tu, saya kata berbaloi jugalah kalau ada RSZ sebenar-benarnya. Okey, so tanpa buang masa, dah tengok kan dia punya Instagram, follower pun ramai. So meyakinkanlah kalau saya kata saya nak beli pada diorang ke, anda nak beli pada diorang ke kan. So dekat situ juga ada disertakan contact number apa semua. Korang contact je lah. Gayanya diorang ni bisnes dekat Melaka. So kita start dengan video yang pertama, Yamaha 125Z. Okay, so dengar tak macam mana bunyi Yamaha 125Z tu? Tadi tu Yamaha 125Z. So untuk video kali ni saya tak adalah nak cakap pasal adakah setting dia perfect, adakah jetting dia patut diubah ataupun tak. Sebab kali ni memang kita nak tengok exhaust je. Soal setting, soal jetting, semua tu kita boleh serahkan kepada yang pakar. Okay. Bunyi memang best Yamaha 125Z tu. Memang best. Rupa pun daripada belakang, sebab dia punya tabung pendek. Tabung dia pendek. Dia tak macam kebanyakan motosikal lain yang tabung saya tengok lagi panjang, dan ada yang tersangat pendek pun tak best juga. Sebab kefahaman saya simple, tabung belakang ni kalau terlampau, kalau panjang, dia untuk top speed dia sedap. Okey. Tapi kalau pendek sangat, pick up dia sedap. Saya tengok exhaust ni orang kata ngam-ngam. Dia nama apa? Pipe On Company. Okay, so on lah. Itu 125Z. Tapi saya tak ada 125Z. So saya nak tengok yang Kawasaki, yang lain-lain juga. So kita tengok video kedua. Yang ini KR. Okay, dekat situ dia ada compare lah kan, exhaust ni dengan exhaust lagi satu jenama dia, YY Punk. Okay, tak kisahlah korang suka yang mana, rasanya YY Punk semua orang tahu. Pipe On ni pada saya dia macam baru nak naik,
tapi dah banyak testimoni. Itu yang puas hati. So, kita tengok motor yang seterusnya. Dan dia sertakan juga customer feedback. Untuk setiap video tu, kalau korang slide, dia letak customer feedback. So meyakinkan lah. Dan performance, customer feedback dia bagi tahu performance. Dia tanya performance macam mana, pick up atau speed okey. Padu bos, setting senang. Oh, setting senang Okey, cerita pasal exhaust ni memang subjektif lah. Sebab ada exhaust yang senang setting, ada exhaust yang payah setting. Dan antara faktor yang memayahkan lagi setting adalah carburetor itu sendiri, yang menjadikan setting tu payah. Dan ada juga yang tertanya-tanyakan, bang, perlu tak kita tukar setting carburetor ataupun jetting carburetor bila kita tukar exhaust? Jawapan saya memang perlu. Sebab apa? Bila exhaust yang dah spec racing, pipe on ni kan, level-level pipe ni, sebenarnya dekat dalam dia tu, sarang dia tu kan kurang ataupun dah tak ada langsung. Tapi masih lagi mengekalkan design yang menjadikan sesebuah enjin tu dia ada torque, dia ada momentum. Okey, nampak simple. Sebenarnya bila kita tukar exhaust, kita boleh dapatkan feel bawah yang berubah. Okey, contoh, kita boleh dapatkan, orang kata, pecutan yang macam biasa laju tapi feel bawah tak ada. Dan dengan cara tukar exhaust, kita boleh dapatkan feel bawah motor. Top speed apa semua memang dapat, tapi dia punya pecutan itu menyebabkan kita rasa adrenaline kita lagi best. Kita ada feel, dia boost kita punya energy. Itu sebab apa? Tiap pulasan throttle tu kita akan dapat rasa, kita dapat measure dia punya nilai torque pada enjin. Nilai torque. Nilai torque ni yang menyebabkan kita sensasi dia sedap bila menunggang motosikal. Kereta pun sama. Jadi macam tu. Tadi tu bunyi kuat betul lah. Okey, yang ni kita tengok sebiji Yamaha RZ. So bunyi clear. Itu RZ dalam keadaan ideal. Dalam keadaan ideal pun kita dengar bunyi dia agak kuat. Dan kalau korang tengok sendiri, dekat exhaust tu, muncung belakang dia tu, dia tak sengit. Kebanyakan motosikal muncung dia sengit. So bila sengit ni, kita nampaklah selain daripada dia nak direction, dia nak directkan asap yang keluar, ataupun orang kata hasil combustion yang keluar tu sama ada ke atas atau ke belakang straight. Sebenarnya itu juga salah satu tanda kenapa sesebuah exhaust tu memang direka untuk performance yang maksimum. Saya tak nak cakap pasal setting lah, tapi saya berani cakap exhaust ni kalau korang dapatkan setting yang betul, memang dia punya performance memang betul-betul maksimum. Sebab apa? Tengok dia punya muncung belakang betul. Bayangkan muncung belakang dia tu bukannya standard exhaust. Dia tak macam ni tau. Dia macam tu sikit. Keluar daripada tabung, dia akan sengit sikit. So kat situ kita nampak yang tu sebenarnya dah tanda-tanda sesebuah exhaust tu memang direka untuk high performance. Bukan saja-saja exhaust ni antara bahagian yang paling kritikal lah. Kalau korang boleh custom made exhaust, maknanya power lah. Sebab daripada cutting, lekukan, design, bentuk, panjang dia, itu semua menjadikan, orang kata, membentuk satu feel ataupun hasil akhir modifikasi pada motosikal kita tu. Tak puas lagi kan, jom kita tengok lagi. Saya tertarik nak tengok Yamaha 125Z ni sebab ni 125Z baru dan nampak sangat cantik bila dipasang exhaust ni.
bunyi dia letup-letup tu macam mana? Pop 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 pop. Dia bunyi letup-letup tu. Biasa bunyi-bunyi yang macam tu korang boleh dengar dekat motor 4 stroke lah. Motor 2 stroke pun boleh juga, tapi exhaust tertentu je lah. Dan saya difahamkan exhaust yang lain nak dapat bunyi yang macam ni kena spek yang mahal. Tapi kalau kita tengok roughly, saya tengok lah, spek yang standard pun dah dapat. Untuk exhaust ni, spek yang standard pun dah dapat bunyi yang macam ni. Dan benda yang buat saya sangat-sangat tertarik adalah, selain daripada hujung dia tu straight, dia bukan sengit, dia straight, adalah batang sebelum tabung. Kalau korang tengok sebelum tabung lah kan video yang tadi tu. Okey, saya tunjuk sekali lagi lah. Okey, sekejap. Batang sebelum tabung tu kalau korang tengok kecil dan sangat-sangat straight. So dekat situ dia menunjukkan bahawa exhaust ni memang dia direka untuk hampa gas ataupun hasil combustion daripada enjin keluar daripada enjin secepat yang boleh, tapi masih lagi mengekalkan back pressure sebelum tabung. Sebab apa? Daripada perut bawah ke tabung tu dia kecil. Bukan kecil biasa-biasa lah. Exhaust standard tak kecil macam ni. Dia kecil, betul-betul kecil, tapi straight. So bayangkan, macam kalau kita dapatkan injection lah contoh kan. Injection tu dia sangat straight dan hujung kecil. Sebab apa? Bila kita nak push benda tu, biar pressure dia betul-betul kuat dan hasil keluar dia tu kuat. Bila kuat, pressure tinggi, momentum top engine kuat, tapi dalam masa yang sama dia tak menyekat performance untuk pergi lebih tinggi. Sebab apa? Dia kurang obstacle, dia tak ada bengkok-bengkok sangat dah. Dia betul-betul nak keluar je. Itu yang saya suka lah 125Z. Banyak dekat social media dia ni kita tengok 125Z lah. Yang ni pun sebiji 125Z. Sebelum kita tengok pada double R yang buat saya berkenan tu dengan RZ. Dekat situ kita nampak clear kan, dekat dia punya tabung dia pun kecil je, logo dia pun agak besar, orang kata hampir-hampir sama besar dengan tabung. Dekat situ menunjukkan yang saiz tabung dia sangat-sangat kecil, dan design exhaust dia tu selepas pada perut sangat-sangat straight. So kalau korang tanya saya kan, bang, apa ciri-ciri exhaust yang betul-betul kuat bang sebenarnya? Okay, sebab apa? Kalau korang tengok dekat tempat-tempat lain, dia exhaust ni dia ada banyak stage. Ada yang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Dan kalau kita bandingkan balik, sebenarnya semakin tinggi spek ataupun semakin mahal exhaust tu, semakin hujung dia tu straight, lurus selurus-lurusnya. Dan itulah sebenarnya yang membezakan yang ini murah, yang ini mahal. Nak lagi laju, ambil yang lagi mahal. Tapi saya tengok exhaust yang ni memang betul-betul straight lah. Korang tengok video yang tadi tu pun memang dah nampak clear, sangat-sangat clear. So logo dia Part On Company betul-betul ada pada tabung. Dan saya tanya juga kan, exhaust ni berkarat tak? Dan diberitahu tak berkarat. Cantik lah orang kata tak berkarat kan. So kita tak sakit kepala, sebab exhaust saya yang standard tu setahun sekali kena sembuh high temperature. So berbaloi lah senang kata kalau saya pergi tukar exhaust saya tu. Korang nak tengok tak kalau saya tukar exhaust saya tu? Nak saya payung video? Nak? Komen dekat bawah, komen nak. Tolong push saya untuk semangat pergi tukar exhaust, baru feel. Okay, saya ada tengok Yamaha RZ, tak silap saya. Ni pun RZ juga ni. 125Z ada RZ. Okay, yang ini saya nak tunjuk yang ini, sebab video dia memang cantik.
Okay. Tengok pada video tu pun dah tahu yang tu memang Yamaha 125Z yang spek agak padu lah. Sebab disk belakang pun dah tak pakai. Engkai 3 batang. Tak silap saya engkai 3 batang lah, sebab saya bukanlah terlampau spesifik pada sport ring. Original ke local saya tak nak beritahu. Yang penting saya tahu 3 batang cun. Okey, disk belakang tak pakai. So kita tahu ni memang motor ranggi. Memang motor yang orang kata kalau ada tournament kecil-kecil dia boleh masuk dengan steady. Okey, situ pun nampak kan. Kita tengok RZ lah, RZ. Ni RZ kali kuning ni. Saya rasa yang ni memang ngam. Last saya nak tengok double R. Benda lain saya tak nak ambil tahu sangat lah. Yang penting lepas dia punya perut tu straight ke tabung sampai ke keluar sangat lurus. Itu saya suka. Wow, sangat wow. Okay, so simple je video kali ni, dan saya harap anda terhibur. Dan kalau terfikirlah kan, oh bos macam berminat ke exhaust ni kan, jangan contact saya. Saya tak boleh nak buat apa pun kalau you contact saya. Saya dah sertakan social media dia, korang boleh tengok, check sendiri. Dan okey lah, saya sertakan juga dia punya WhatsApp link, WhatsApp number dekat description dan juga komen paling atas. Korang boleh check sendiri. Nak tanya dia, tanya dia. Nak tanya bang, macam mana kalau top speed tak pergi ke, ataupun pick up ada top speed tak melantun, macam mana nak setting jadi melantun, perlu buat jetting tu supaya setting jadi rich ataupun setting jadi kering, sangat-sangat dry, untuk 5 kilo atau 1 kilo, ataupun untuk long distance, atau macam mana nak buat setting yang ngam. Kalau short distance sedap, long distance just payung tuti lebih sikit. Tanya dia. Benda-benda tu saya boleh juga cerita, tapi saya belum level pakar macam orang yang buat ni lah. Tanya dia lah. Boleh tanya direct. So saya minta pendapat daripada anda. Sharekan pendapat anda dekat ruang komen. Anda rasa lah kan, kalau ada exhaust lain yang harga mampu milih. Saya tak nak cerita exhaust yang harga ratus-ratus, yang ratus dekat ribu ni. Mahal sangat lah. Kita tak nak yang mahal-mahal sangat ni. Orang kata yang sedang-sedang tapi performance TikTok. Ataupun mungkin korang rasa macam setakat ni exhaust ni terbaik. Sebab saya pun dah explain tadi kenapa exhaust ni nampak lebih bagus dari segi performance berbanding harga yang orang kata masih okey, berbanding pada exhaust lain. Kalau korang ada pengalaman, sharekan dekat ruang komen kenapa rasa-rasa exhaust ni padu. Dan kalau korang rasa setuju dengan pendapat saya pasal lepas perut dia jalan straight, lepas perut dia laluan dia straight, atau apa-apa je kan, tabung dia pendek kenapa, apa semua, sharekan dekat ruang komen. Saya berminat untuk baca daripada komen-komen korang. Okay, so saya sertakan contact number. Kalau korang nak tanya direct, owner dia kat sini, seller dia dekat sini, nak beli ke kan, nak tanya ke, macam mana nak post ke apa ke kan, korang boleh tanya dia lah, jangan tanya saya. Sharekan pendapat anda di ruang komen. Kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Bye-bye. Okay, so guys sekalian, halo. Rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni, ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye-bye.